Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, usaha bersungguh-sungguh, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tegak. Allah kata waqulu qawlan sadida, dan bercakaplah dengan percakapan yang benar, jujur. Yuslih lakum a'malakum, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempercantikkan, memperelokkan amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kejayaan, yaitulah kejayaan yang besar. Terima kasih banyak kepada pengerusi majlis kita yang saya hormati, pengerusi Masjid Jami' Al-Marbawi, Merbau Kudung, Sungai Dua, Pulau Pinang. Pinang letih hari ni. Esok Pinang ni. Seterusnya ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ramai. Alhamdulillah. Adik-adik, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, memberi peluang kepada saya untuk sama-sama insya-Allah pada malam ni kita berkongsi dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat-sangat luar biasa ganjaran yang Allah SWT bagi yang tuan-tuan terpilih pada malam ni. Sama ada mai memang tahu kata nak mai malam ni, ataupun tak tahu tapi mai malam ni, ataupun memang tak ada niat langsung nak mai. Tu contoh dah. Kelebihan yang sangat besar, yang sangat luar biasa bagi mereka yang duduk di dalam majlis zikir, majlis ilmu, dalam raudhah taman-taman syurga ini. Satu ganjaran yang sangat-sangat luar biasa, yang mana kita duduk saja dalam majlis ini, kita bersama dengan para malaikat yang lagi ramai daripada kita. Tadi pengurusi majlis kata, Sungai Dua turun mai. Dia tak abang kata malaikat dah ada ni. Bersusun, bertindan sampai ke langit bumi, kata Nabi SAW. Bertindan penuh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang khusus yang tugas dia mencari mana-mana yang ada majlis ilmu, mana-mana tempat yang ada majlis zikir. Pusing cari tang mana ada. Masjid Jami' Al-Marbawi ada. Maka duduklah dekat sini, bertindan-tindan mereka sampai ke langit bumi. Selesai majlis, maka bertebaranlah mereka pun pulang. Kita pun balik semua. Habis balik makan pun tadi, lepas jamu jangan kambing golek, jangan balik awal. Babak kata ni kambing golek. Kan? Habis kita makan apa, kita balik, malaikat pun balik sekali. Balik jumpa dengan Allah, Allah tanya, walaupun Allah dah tahu, tapi formalitinya Allah tanya. Di mana tadi? Tadi aku pergi satu majlis zikir. Depa buat apa? Depa ni bertahmid, bertahlil, bertasbih.
Apa yang mereka nak ni? Ni ada ramai-ramai ni, buat ramai ni buat apa? Mereka nak apa? Mereka nakkan pengampunan-Mu ya Allah. Aku ampunkan dosa mereka. Ni hak duduk ni. Allah ampunkan dosa. Dan duduk dalam keadaan yang mana malaikat pula tolong doakan, ya Allah ampunkan dosa Rahim ya Allah. Ampunkan dosa Yunus ya Allah. Ampunkan dosa Rosmah ya Allah. Ampunkan dosa semua adalah ni. Soal doa. Depa nak apa lagi? Depa nak syurga-Mu ya Allah. Allah tanya balik malaikat. Allah tanya apa? Allah tanya, depa pernah tengok ke syurga aku? Pernah tengok? Nak masuk syurga? Nak. Pernah tengok ke syurga? Yang kalau nak masuk syurga? Allah tanya malaikat, pernah tengok ke syurga aku? Malaikat kata tak. Allah kata, kalaulah mereka pernah tengok syurga aku. Tak jadi lagu ni. Masjid jadi 4-5 tingkat. Sebab apa? Pernah tengok syurga Allah. Allah tanya lagi, mereka nak apa lagi? Ya Allah, mereka nak minta perlindungan dari-Mu ya Allah. Allah tanya perlindungan apa? Perlindungan daripada api neraka-Mu ya Allah. Allah tanya lagi malaikat, wahai malaikat aku, mereka ni pernah tengok ke neraka aku? Nak masuk neraka? Tanya api, siapa apa semua tak mau masuk neraka? Pernah tengok ke neraka aku? Allah tanya dekat malaikat. Malaikat kata tak pernah ya Allah. Allah kata kalaulah mereka ni pernah tengok neraka aku. Tak gaduh lah buat pagar-pagar apa semua ni. Tak tabu orang tak curi. Sebab apa? Takut neraka Allah. Tapi malaikat kata ada satu ya Allah, seorang ni. Dia ni orang yang buat dosa, melampaui batas, tak pernah buat benda-benda yang baik. Dia duduk lalu. Tiba-tiba dia tengok ramai. Dia kata sahih malam ni, contohlah. Dia kata sahih malam ni ada ceramah. Masjid ni kalau ceramah mesti ada makan. Contoh. Dia pun singgah mai. Dia singgah mai duduk. Dalam hadis sebut kata apa? Dia hanya lalu. Lalu dia tengok apa dia ramai kan, dia duduk. Duduk sekali dalam ni. Dia pun tunggulah. Dia kata tak apalah, duduk bila dia kata. Dengar bila budak tu duduk beletik apa pun tak tahu. Dia pun duduk sekali. Malaikat tanya, ya Allah, macam mana dengan orang ni? Yang dia duduk sekali ni, mai bukan mai yang memang niat nak mai ni. Yang dia ni bukan niat nak mai, tapi mai saja sebab lain. Duduk sekali, dia ni macam mana ya Allah? Allah kata dia pun aku ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Maka beruntunglah kita duduk dalam keadaan sentiasa dimohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dia minta ampun, ya Allah, ampun dosa dia ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Bukan setakat tu, duduk ni dikira sebagai apa? Sebagai kita ni solat mayang. Sampailah kita nak tunggu masuk Aisyah sekali lagi. Duduk dalam keadaan macam kita semayang, dapat pahala semayang. Allah. Luar biasa. Jadi maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tu diajak selalu kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama berusaha buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sungguh-sungguh walaupun tak ada siapa pun boleh terlepas daripada buat dosa. Usaha untuk tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tegah. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan orang yang berjaya dunia dan juga akhirat nanti insya-Allah. Amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selalu mungkin kita pernah dengar. Satu hari ada satu orang Arab Badawi. Dia panggil A'rabi. Mai ke masjid Nabi SAW, mai semayang sama dengan Nabi. Habis semayang, Nabi dengar dia berdoa. Dia berdoa, dia kata, ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad. Dan jangan merahmati orang lain. Dia doa, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan jangan merahmati orang lain. Ini orang Arab Badawi.
Jadi Nabi dengar dia baca doa macam tu, maka Nabi tegur dia. Nabi kata, apa siapa doa macam tu? Nabi kata, jangan memperkecilkan ataupun jangan sempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab rahmat Allah ni sangat-sangat luas. Rahmat Allah macam mana? Kasih sayang Allah, kesian Allah dekat kita, sayang Allah dekat kita, ni sangat-sangat luas. Jangan sempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang rahmat Allah ni dah memang luas dah. Apatah lagi bagi mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk daripada golongan-golongan Avengers yang menyelamatkan orang lain, yang mana dalam hadis sebut kata apa? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki berlakunya musibah dekat satu tempat, maka Allah akan memandang daripada golongan orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tengok mereka ni, ada mereka ni rajin duk pergi semayang, mereka ni duk pergi imarah lagi masjid, mereka ni duk hidupkan lagi masjid, maka Allah palingkan musibah itu daripada tempat mereka. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah At-Taubah yang selalu kita dengar, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Allah kata sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang memakmurkan, yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Imarah ni apa? Faham dua benda. Imarah yang pertama adalah menggerakkan. Dia menggerakkan masjid ni. Dia buat program, dia bagi orang makan, dia buat kuliah, dia buat aktiviti. Kita pun main support sekali. Masjid buat kuliah, kita pun main. Masjid buat makan, kita pun main. Yang keduanya adalah menghidupkan. Kalau tengok dalam kamus dewan, mengimarahkan. Yang pertama menggerakkan, yang keduanya menghidupkan. Mereka menjadikan masjid mereka ni tak sunyi. Dia tak jadi meriah, dia tak jadi nampak hidup ni pada waktu-waktu tertentu saja. Dia tak jadikan masjid ni waktu semayang je hidup. Waktu ada program dia hidup. Waktu menikah dia hidup. Waktu ada orang mati dia hidup. Waktu lain suram, sunyi, tak ada apa. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mengimarahkan, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersaksilah man amana billah wal yaumil akhir. Allah kata mereka inilah siapa yang beriman kepada Allah. Allah skip tu, beriman kepada hari akhirat. Orang yang menghidupkan rumah Allah ini adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi siapa? Siapa? Ya kita rezeki masjid dah. Betul? Pegawai-pegawai masjid. Betul? Imarah ratib. Tok Bilal. Dah. Mereka yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut siapa mereka ini? Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, golongan mana? Wa aqamas solah. Iaitulah mereka yang mendirikan solat. Mereka hidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan mereka mendirikan solat. Ini golongan yang mendirikan solat. Maksudnya semua, bukan kata pengurusi, bukan kata pengurusan masjid. Yang mengimarahkan, dia berkata bagi hidup masjid ni siapa? Ni geng-geng pengurusan masjid ni bagi hidup masjid. Tak. Ni geng-geng jawatan kuasa. Tengok dia jawatan kuasa tu ramai. Jawatan kuasa. Geng-geng jawatan kuasa tu ke semua kah yang mengimarahkan masjid? Tak tentu. Yang mengimarahkan masjid ni mereka ni yang mendirikan solat. Mereka main masjid, mereka semayang dekat masjid. Ada hal yang jadi pengurusan masjid, dia jadi jawatan kuasa masjid, tapi tak main-main kat masjid pun.
Tapi pemilihan jawatan kuasa dia main. Ada. Ni nak buat pemilihan jawatan kuasa. Tadi main. Tak pernah nampak apa muka orang tua ni seperti apa. Nak tahu tiba-tiba angkat tangan calon. Lepas tu dah dapat dah jawatan, takut jawatan tu hilang. Tapi masjid tak pernah main. Hak ni ke golongan mengimarahkan masjid? Tidak. Siapa yang mengimarahkan masjid? Maka kitalah yang main menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendirikan solat. Imam-imam kita kau? Tak tentu juga. Dia jadi imam rawatib. Dia main pada waktu dia tugas. Betul, waktu tak tugas dia main yang orang. Waktu imam rawatib tak tugas, main yang kat mana? Main kat rumah. Betul? Dia main kat masjid waktu mana? Waktu bertugas saja. Termasuk orang pengimarahan? Termasuk orang yang mengimarahkan masjid? Macam tu. Wa aqamas salat. Sebab tu menjadi tanggungjawab kita semua untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memang masjid ini menjadi tempat untuk kita main semayang, tapi ini kerjasama di antara kita semua, bukan pengurusan masjid saja. Masjid buat, kita support. Masjid buat program, kita main program. Masjid kata kita nak buat lepas ni, kita nak jadikan masjid kita ni hidup 24 jam. Kita pun support. Sebab masjid dia tak boleh hidup pada waktu-waktu tertentu. Masjid ni dia kena hidup sepanjang masa. Dan yang keduanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataz zakah. Mereka inilah golongan yang mengeluarkan zakat. Mereka ni tak berkira dengan harta benda mereka. Tak pernah berkira langsung. Masjid kata kita malam ni kita ada ceramah perdana. Jadi kita nak buat sikit lah kutipan. Siapa yang nak buat kenduri, tumpang kenduri apa semua. Jadi main lah. Kan? Bagilah kat masjid sekupang luang kita nak buat kenduri. Dia jadi orang yang buat satu main. Dia kata tak apa. Bagi saya sponsor semua malam ni. Saya sponsor semua. Kita malam ni kita makan McDonald's. Contoh itu. Tapi kena tanya sungguh-sungguh. Kami kena arah tu. Kena tanya sungguh-sungguh. Dia tak apa-apa. Dia kata, esok saya sponsor makan. Alhamdulillah dia sponsor makan. Kita pun tak fikir nak tanya apa dah. Tanya dulu. Nak sponsor makan apa? Tanya dulu. Kami kena arah tu. Kita dah buat makan hari Jumaat. Sebelum hak yang macam kami dah buat lah ni. Pagi Jumaat buat makan. Pagi Jumaat kita buat makan jamu. Hari tu kami dia main kita, esok saya sponsor makan. Kita pun macam alhamdulillah pagi Jumaat esok lega dah. Tidak kita kami duk buat lah mula awal-awal dulu duk buat buffet, buat Maggi, pada buat bihun, mi kadang nasi lemak, buat buffet jamu gitulah. Mai seorang Pak Long ni dia kata, esok saya sponsor. Kita pun alhamdulillah. Kan? Esok dia mai semua buat pisang kan. Menyerok pisang begitu. Tapi dia boleh lah, pahala kan dia boleh. Lepas tu kita ingat lepas ni tanya dulu kawan nak bagi apa. Kan? Tapi tak apa, boleh lah pahala kan dia. Yang mereka pun seronok, jom kita semua pergi makan. Dia tengok mana dia. Ni tak pisang. Menyerok pisang itu. Itulah. Dia menjadi orang yang tak berkira-kira. Menyumbang. Sebab orang kita tak pernah berkira dengan. Tak pernah berkira. Abang ayah nak buat apa? Cepat bagi. Cepat bagi. Dan lagi, golongan ni macam mana? Dahsyat tak dahsyat? Golongan yang memakmurkan rumah Allah, yang mereka ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Walam yakhsha illallah. Mereka ni tak takut dekat apa pun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak takut apa pun. Tak takut miskin, tak takut susah, tak takut sakit, tak takut orang kata. Tak takut apa. Melainkan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka golongan-golongan inilah kalau kata mereka ini termasuk daripada golongan yang beriman kepada Allah, mereka ini mendirikan sembahyang, mereka mengeluarkan harta mereka, dan mungkin mereka ni tak takut melainkan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka ini tergolong daripada golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat hidayah ni tak ada risau dah, Allah dorong dia. Orang yang mendapat hidayah ni apa tuan? Petunjuk. Petunjuk ni apa tuan? Keputusan. Hidayah ni petunjuk. Petunjuk ni apa? Keputusan. Keputusan kita Allah yang tolong dorong. Kita semua ni ada pilihan ni. Sama ada malam ni hujan, duduk kat rumah sedap lagi ke, main masjid sedap lagi. Siapa buat keputusan? Kita buat keputusan. Siapa yang nak dorong? Allah Subhanahu wa taala. Kalau termasuk golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang tolong dia untuk buat keputusan. Kita nak mai tak mai boleh, nak mai tak mai, tak mai pun tak apa, dia buat live TikTok. Berapa? 500. Tak mai pun tak apa, live TikTok dah. Tapi mai tak apa, tengok live pun tak apa, jangan duk lari. Lebih kurang pula lagi. Kan? Kalau kata mai, lagi besar ganjaran pahala dia. Pahala semayang lagi hebat. Tapi siapa yang buat keputusan? Allah mendorong dia untuk dia buat keputusan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita cerita pasal masjid, dia satu benda yang sangat-sangat penting. Cerita apalah pasal apa pun, kita ni duk menyambut selalu. Selalu duk sambut apa? Tarikh-tarikh kebesaran Islam. Ni kita nak sambut pula apa dia? Maulid Nabi. Lagi kita sambut apa? Tarikh-tarikh kebesaran Islam. Kita nak sambut Isra' Mi'raj. Kita sambut apa? Yang baru lepas apa dia? Ma'al Hijrah. Semua ada cerita yang berkait dengan masjid. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi singgah dulu dekat Quba. Nabi bangunkan masjid. Sebab apa Nabi bangunkan masjid? Ulama kata, bukan nak bangunkan bangunan yang tinggi, tapi Nabi SAW nak bangunkan manusia. Masjid yang dibangunkan dengan asas ketakwaan, Nabi nak bangunkan manusia. Cerita pasal Isra' Mi'raj. Diperjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah sebut lagi hujungnya, Allah kata apa? Barakna haulah. Aku berkati sekelilingnya. Ini luar biasa bila cerita pasal masjid. Saya lalu duk cerita, saya kata dekat Korea sana orang duk berlumba-lumba buat masjid ni. Lumba-lumba buat masjid. Sebab apa? Bila mana ada masjid, satu masjid itu tumbuh, ada satu masjid itu dibangunkan, dia perasan akan berlaku kekurangan berlakunya gejala-gejala sosial yang bermasalah, jenayah semakin berkurang. Bila mana bangunkan masjid. Jadi sebab tu kita kena sama-sama, tuan-tuan. Bila mana masjid itu wujud, dan negara kita ni di antara negara yang saya ingat, antara negara yang juga banyak masjid. Kalau Kedah tu ada 582 buah masjid. Penang saya pun tak tahu. Tak ada nak kaji. 100? 300 lebih. 300 lebih masjid tu tak masuk surau lagi. Kita banyak masjid. Tapi kita nak, tuan-tuan, supaya kita sama-sama mengimarahkan masjid ni, kita nak supaya jadi masjid ni sebagaimana gemilangnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah, kajian yang dibuat oleh Profesor Nasaruddin Umar, ada 25 fungsi masjid pada zaman Nabi. Zaman kita boleh kira ada berapa? Malah bukan kata semakin bertambah fungsi dia, tapi fungsi masjid semakin sempit. Semakin sempit. Hak nu payah, hak ni payah, nak buat hak nu tak boleh, nak buat hak ni tak boleh. Sekali kalau buat hak ni, duit masjid habis, lagi buat hak ni, orang kata macam ni, apa pun tak mahu nak buat. Kalaulah dulu orang kata, nak buat, nak belanja duit masjid ni, kita pun duk harap orang bagi duit RM1 2 ni yang nak buat kan. Tak lagi habis duit masjid.
Kita nak buat program macam ni, nak bantu orang macam ni, nak buat program, kita nak support bagi percuma apa semua, nak bagi orang bahatan, kita sponsor semua, tak payah bayar apa. Mai bahatan dekat masjid bayar semua. Tak lagi habis duit masjid. Kalau dulu masjid kami yang dalam kampung, duduk dalam kampung kan, dah 51 tahun dah usia masjid tu. Tradisi dia dah terlalu lama dah. Tradisi yang dah daripada tahun 1972 dulu lagi. Bukan kata tak mau nak belanja duit orang, tapi takut belanja duit orang. Satunya takut silap belanja. Yang keduanya takut kalau belanja habis, tak lagi kipas rosak nak ambil duit mana, sat lagi lampu rosak nak ambil duit mana, bumbung tercabut sat lagi nak ambil duit mana. Takut duit beranak penuh dalam bank. Bila bincang dengan jawatan kuasa, bincang balik kita, tak boleh kot, kita ni kena belanja duit masjid. Kan? Sebab kita percaya tak ada siapa pun yang infak dekat masjid, dia sedekah dekat masjid, dia wakaf dekat masjid, dia nak masjid simpan duit dia. Ingat tak ada? Siapa ada macam tu? Memang dia bagi kat masjid, suruh masjid simpan. Ada? Maklum? Sebab orang kita tak pernah berkira dalam memberi. Tak pernah berkira. Minta bagi. Ni kalau kata saya pau malu-malu kat belakang tu. Rantai pun dia rongkai tu. Tak berkira orang kita. Sungguh tak berkira. Saya pernah test tu. Dia rongkai sungguh. Malam ni saya nak tengok. Kot lah lagi dia main kat belakang tu. Ambil lah Ustaz. Mana? Sungguh. Saya pernah masjid kat Changlun. Saya duk kata gitu. Ni tabung ni masjid nak kutip apa semua ni. Tak pergi tabung jalan tak lagi. Pakat-pakat bubuh lah seorang sikit. Jangan duk berkira. Malum-malum duk ada sana. Ada gelang, cincin, rantai apa. Buka bubuh dalam tabung. Dia bubuh sungguh. La ilaha illallah. Dahsyat no. Saya tanya, sanggup tak bubuh? Dia pun tak jawab punya. Tak apalah, saya tanya orang jantan lah. Boleh tak? Bini kita nak bubuk. Rapat tu. Tapi tak tahu mungkin maklum tu janda lah pun. Kan? Habis-habis tu Ustaz Jafri dia kata, Ustaz pilih. Bukan bagi kat masjid tu, bagi kat Ustaz Jafri. Dia kata, boleh hantai semua dia tahu. La ilaha illallah. Kita bukan melawak semua. Kita tunggu pokok dah. Kan? Sebab jadi benda macam tu tuan-tuan. Kat masjid kami yang itu alhamdulillah tak sangka lah kan. Tak sangka. Dia punya kalut nak sedekah, dia kalut semua. Dia main masa tu pejabat tak buka. Dia main, dia kata saya ni main nak bagi wakaf dekat masjid ni. Kata tu, dia kata ada ni gelang 3 orang. Bawa main gelang 3 orang. Kita kata pi dah tukar dulu dekat arah tu. Bawa main duit kat kita lah. Dia kata tak mau, lambat. Lalah dia ambil 3 orang gelang tu, dia bubuh dalam tabung. Nanti biar orang tak pecah habis tabung tu. Berapa nilai dia 3 gelang orang tu? 3 gelang orang, 3 orang gelang tu. Nilai dia 16,000. Pas jual tak sampai lah 16,000. Boleh 13,000 juga. Alhamdulillah. Dahsyat. Saya kata lena maklum ni tidur malam tu. Dahsyat. Orang kita tak pernah berkira. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu satu mesej tuan-tuan apa dia? Tugas kita Allah amanahkan untuk menguruskan rumah Allah, bukan jawatan kuasa saja tapi semua terlibat untuk menguruskan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah takut belanja duit orang sebab orang bagi dekat kita suruh kita belanja. Jangan pernah takut. Dulu takut kami nak belanja duit. Abang dekat AJK nak buat hatu, nak buat ni semua tak boleh, takut habis duit masjid. Sama, cakap benda yang sama. Kita pun dah harap orang bagi RM1 2. Dah masjid duduk dalam kampung. Tuan-tuan bolehlah duduk ni dekat ni. Kan, belah-belah pekan juga. Kami mabuk. Dah babi banyak. Hutan, tuan-tuan. Bayang Jumaat, nak kata kutipan boleh 1,000, tak boleh. Tak banyak, tapi nak buat macam-macam. Ni teringin nak buat macam-macam. Tak ada lagi contoh nak tunjuk. Kot lah ada contoh dah. Masjid yang duk belanja duit banyak, duduk dalam kampung lah apa semua. Tak ada.
Nak buat dulu. Tapi alhamdulillah mendapat kepercayaan daripada jawatan kuasa, kita belanja duit orang. Kalau habis kita berhenti, jangan buat dah. Alhamdulillah luar biasa 5 tahun sepanjang menguruskan. Kita merangka Masjid Al-Bushra Merbuk menjadikan Masjid Mesra Musafir. Kita mula-mula buat dulu, robohkan robohkan bumbung, buat balik ubah suai ruang solat utama dulu. Duit ada tak? Tak ada duit. Tak ada duit. Panggil arkitek main, buat plan apa semua, kontraktor pun bagi harga 450,000 nak buat masjid. Duit ada berapa masa tu? 120,000. Hak tu lah nak belanja duit masjid, hak tu lah nak buat masjid. Ada 120,000. Panggil arkitek, kontraktor main, tanya, kami ada 100,000 ya. Berani buat tak berani buat? Dia kata tak apa berani, bagi dulu 50,000, kami buat. Bagi 50,000, mula buat dengan 50,000. Luar biasa tuan-tuan, buat kempen. Saya pun buat video, rakam. Dia kata, tuan-tuan, hanya RM30 Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan sebuah istana di dalam syurga. Aku kena kecam masa tu teruk dah pun. Dia kata macam-macam, dia kata munafik punya ustaz, dia kata ada bagi RM30 masuk syurga. Dia berkata saya macam-macam. Tapi tak apa. Boleh juta tak? Boleh juta. RM30. Allah luar biasa. Orang tak fikir orang. Lepas pada tu, sambung, panggil arkitek balik. Jom kita sambung. Fasa seterusnya. Waktu tu kemas sikit lah. Kemas sikit lah. Tu nak buat apa ni? Kalau kita nak buat fasa kedua, kami nak buat tandas yang paling lawa kata. Tak mau dah tandas apa. Tandas kami dulu antara tandas-tandas yang menepati ciri-ciri tandas-tandas dalam masjid dalam kampung. Lampu malap. Kadang-kadang lampu dia liklak. Bukan kami pasang lampu liklak, tapi dia ada je gitu kan. Kadang-kadang dia terpadam tu. Tandas selok tak ada, nak berak sebelah kaki kena sendai. Itu tandas kami. Kalau kita boleh tengok balik review, cari Masjid Al-Bushra, tengok review yang lama-lama. Tandas di antara benda yang paling teruk lah. Kalau kita nak buat tandas yang kat depan, pergi tengok macam mana tandas R&R, kami nak buat macam tu dekat tandas ni. Dia kata, ustaz boleh buat kau ni? Tak apa, buat je. Macam tu lah, duit banyak tu. Buat, alhamdulillah buat, siap. Bincang balik jawatan kuasa, kita kata jom kita buka masjid kita, kita jangan bagi jadi masjid kita ada pagar, kita bagi orang masuk masjid kita. Bincang pula jawatan kuasa, buka pagar, ustaz lagi orang pecah tabur masjid. Takut orang pecah tabur masjid kan? Dia kata pagar tu ada pun tabung kena pecah apa tu ke? Kami tak lah repair tabung tu kena pecah sedia. Masa ada tembok tu. Tapi sampai sekarang, bila lepas kita robohkan tembok, lebih kurang 4 tahun dah kita robohkan tembok masjid, sekali pun tak pernah kena pecah tabung. Lepas pada itu tak pernah kena pecah tabung. Dah tak mau pecah tabung, kami ambil tabung, tok tepi jalan. Tabung tepi jalan tu pun orang tak main heret lagi. Tok tepi jalan tu pun mereka marah juga. Mereka kata, ustaz bahaya tok tepi jalan ni, tak lagi orang main bawa behu heret pergi. Tak kalau behu tak main lagi heret. Luar biasa. Buat sambung fasa kedua sampailah habis sekarang. Alhamdulillah lah ni dah hujung dah di fasa ketiga. Tak pernah berhenti pembangunan dan tak pernah berhenti belanja untuk kebajikan, kemudahan dan manfaat balik kepada orang yang bagi. Tak pernah simpan. Dan yang tu yang selalu saya sebut dalam TikTok saya kata ataupun dalam Facebook yang selalu yang semua duk baca, saya kata saya tak pernah simpan duit apa. Apa bagi saya takkan simpan. Dan yang tu lah jawatan kuasa bagi kepercayaan dan alhamdulillah jawatan kuasa semua dah faham dah. Sebab apa? Lagi belanja, lagi besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat tu saja bukan hanya turun dalam masjid, tapi bagaimana yang Allah sebut, rahmat itu di sekelilingnya dapat rahmat. Macam mana saya bagi contoh satu yang sangat-sangat luar biasa Allah turunkan rahmat. Daripada mula dulu cadang dekat jawatan kuasa nak ada 2 orang jaga kaki tangan. Minta saya nak kena ada 2 orang staff, tolonglah kata. Minta tolong. Seorang nak jaga kewangan, seorang nak jaga pentadbiran. Minta masa tu, masjid masa tu pun tak siap lagi. Tapi nak 2 orang staff nak tolong saya kata. Senang sikit ada kerani nak buat kerja. Laju sikit. Jadi ambil. Nak bayar berapa? Seorang 800. Nak bayar seorang 800. Itu boleh bayar kau ni seorang 800 yang kutip Jumaat pun seminggu tak sampai 1000. Kita tak apalah kita
Try lah dulu bayar gaji lepas, tak boleh bayar kita buang mereka pergi kerja lah. Tapi tak sangka tuan dengan masjid ni dia bukan ada dana khas daripada agensi tertentu, tak ada. Kotlah pejabat agama bagi dana khas untuk bayar gaji orang ke, tak ada. Kotlah kerajaan bagi dana khas kepada masjid. Ni dana untuk bayar gaji kaki tangan kalau nak ambil staff, tak ada. Yang ada elau ni untuk imam, bilal, siap. Hak tu, yang hak lain tak ada. Hak lain kena sendirilah. Ya, alhamdulillah, bukan kata buang 2 orang ni. Sekarang alhamdulillah masjid dah ada lebih 65 orang kaki tangan yang digajikan oleh masjid. Yang belanja tak pernah kurang sebulan daripada RM50,000. Daripada mana? Ni daripada duit orang bagi. Kalau kata orang tak bagi dah tak ada. Tapi dia takut dah, takut gua dah. Kalau kata lepas ni orang tak bagi dah duit kat masjid kita. Tapi 5 tahun kita menguruskan, alhamdulillah, tak pernah kata habis duit masjid. Tak pernah kata habis, tapi luar biasa. Yang kata rahmat ni macam mana? Anak-anak karya kita yang muda-muda, yang duduk sekeliling kita, yang lepas habis mengaji, tak ada tempat nak pergi cari kerja, boleh main kerja dekat masjid, dapat menjana pendapatan. Dan bukan setakat tu, di Masjid Al-Bushra Merbuk, alhamdulillah, kita dah bantu 200 buah keluarga yang boleh berniaga dalam Masjid Al-Bushra Merbuk. Dan bukan setakat berniaga, malah ada daripada golongan asnaf yang dah boleh keluar daripada asnaf. 200 buah keluarga berniaga dalam masjid tu. Yang fukak-fukak yang main letak makanan dalam mak tu, letak makanan tu dengan dessert lah, apa dia, krip, durian krip, apa tu lah, lato-lato lah, apa lah, dia main letak dalam mak tu. Allah luar biasa. Dan bukan setakat dalam masjid dia tuan-tuan, dah boleh bantu daripada golongan-golongan asnaf ni yang boleh berniaga dalam masjid, yang orang yang tak ada kerja boleh kerja dalam masjid. Tapi di sekeliling ada orang duk marah. Dia kata, ustaz, duk buat makan hebat-hebat dekat masjid apa semua, kadang duk buat makan percuma apa semua dekat masjid nu, dekat luar, tak kesian kalau orang duk berniaga. Tak laku. Tak laku apa? Nu duk tumbuh kuih banyak duk berniaga. Tadi je baru ada orang tulis dalam Facebook. Dalam Facebook saya, dia kata, terima kasih ustaz, sebab Masjid Madat dan juga Masjid Bushra hidupkan masjid ni, kami, dia kata, berniaga tak menang tangan dia lah. Hak tu tanya dawai tau. Dia kata kami berniaga Allah seronok lah, dia kata. Ekonomi. Ni kata ekonomi. Awak kata ekonomi ni. Daripada mana tuan-tuan? Daripada infak yang orang bagi seringgit, yang orang nak bagi sekupang. Orang nak bagi dua duit ni. Sebab tu kita kata jangan pernah takut menguruskan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah amanahkan kita untuk menguruskan. Soal duit itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah mula faham, jatuh kuasa dah mula faham, alhamdulillah. Abang dekat kita kata nak buat ni lah, kita nak kena buat ni. Buatlah ustaz, nak buat apa-apa, buat. Allah ganti balik. Kalau kata nak cerita Allah ganti balik ni tuan, banyak cerita. Kadang lola tu juga Allah ganti balik. Pernah sekali nak buat Maulid Nabi, bincang panggil nak buat maulid besar. Nak buat maulid besar, nak buat itu. Saya ingat kambing golek saja 5 ekor. Belara nak buat kambing golek 5 ekor, belanja lebih kurang 10,000 lebih, 10,200 kalau tak silap untuk program tu. Gabung dengan masjid-masjid sekeliling apa semua, jom kita gabung sama-sama, panggil imam-imam mesyuarat, jom kita buat sama-sama, kita share duit, kita buat program maulid. Bincang lah apa semua. Dah, okey dah. Imam-imam okey, tak ada masalah. Kita share. Lebih kurang seorang 2,000 kot lebih kurang. Kita nak buat program maulid ni. Balik imam pakat balik, mesyuarat pakat mesyuarat masjid masing-masing ni. Kita dah ingat selesai dah tu, imam tu kira kemas dah halaman tu. Balik-balik mesyuarat rezeki masing-masing, kan? Dapat jawapan macam lain pula. Dia kata kami tak boleh nak bagi sampai 2,000 pun. Oh, kita plan semua sekarang ni, kambing order dah apa semua ni. Kan? Betul ada hak tarik diri pun lah.
Kami tarik dari you kali ni. Alamak, 2,000 tarik dari. Tak apa. Hak yang geng-geng staff-staff kita ni buat persiapan dah dengan bunga mangga lah apa, buat hamper lah apa, semua siap dah. Esok nak maulid dah, tarik dari lah minit. Bukan nak marah kat masjid tu, kita faham lah pengurusan jawatankuasa dia macam tu lah. Antara masalah yang paling besar dalam pengurusan masjid adalah jawatankuasa, kita faham. Marah lah tak tahu nak abang, mereka mengamuk lah. Kita sabar, insyaAllah kan, tak apa, kita kelak duit kita. Jangan risau lah, kita kelak duit kita. Kita buat. Petang tu juga dapat email. Dia kata, Ustaz, kerana seorang ni, Ustaz, pasal apa? Duit masuk 60,000. Hari tu juga Allah ganti. Tu baru satu tu, banyak orang cerita-cerita tak habis kan. Tapi tu kita kata jangan pernah berkira. Kadang-kadang tuan, adalah satu hari ni panas semua, panas tak tahu nak abang lah, panas, marah semua. Berkiranya kita ni, berkira semua. Anak karya dia meninggal, dia tak mau nak urus. Saya geram semua ni. Orang lain telefon kita, Ustaz, tolong Ustaz, pasal apa? Ni, ada orang meninggal ni dalam karya masjid ni apa semua, tapi dia pun tak mau urus. Pasal apa? Pasal apa tak mau urus? Dia kata, saya pun tak tahu pasal apa tak mau nak urus. Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Dia kata, saya tak boleh nak jawab lah, kita kena tanya dulu pasal apa tak mau urus anak karya dia. Lepas tu kita telefon, pergi tanya, kata pasal apa tak mau urus? Dia kata, duduk. Tak pergi abang balik. Tunggu mai Tok Imam dia telefon. Tok Imam telefon, dia kata, pasal apa tak mau urus anak karya? Dia kata, kubur kami penuh orang kata. Betul kalau kata orang dalam karya tu meninggal, buat lagu ni, kami tindan. Betul awak ni tak boleh tindan. Dia tak main mayang masjid kami. Tak tahu ni tanggungjawab kita ni. Boleh tak apa lah, kata tak apa, main simpan kat masjid kami, tapi tolong mandi, tolong urus. Tolong urus, mandi siap kapan apa semua, main tak simpan kat masjid kami. Duduk dari tak lama, telefon pula main. Minta maaf, kami tak ada orang nak uruskan jenazah. Lah kami pergi urus daripada A sampai Z. Malu orang. Karya lain pergi urus kat masjid karya dah. Orang kita berkira. Allah tak rahmati orang yang macam ni. Allah amanah kepada kita untuk menguruskan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada daripada kalangan nak karya tengah susah ni. Tengah susah ni. Meninggal malam. Pukul 7.30 meninggal. Pagi pukul 9 tak selesai ni. Boleh duduk biak, boleh rasa Allahumma, dah sedih kan. Boleh rasa tak bersalah biar anak kareh yang tak boleh selesai lagi urusan jenazah, tak tahu lagi nak simpan tang mana, siapa nak mandi tak tahu lagi, nak pergi ke bumi tang mana tak tahu lagi, siapa yang nak tolong urus tak tahu lagi. Tak ada. Boleh kita rasa kita lepas diri lagu tu. Allah amanahkan kepada kita, tapi kita tak melakukan amanah dengan sebaiknya, maka tunggulah kita ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata rahmat yang Allah nak turunkan, tetapi satu benda yang Allah SWT menjanjikan ancaman kepada mereka. Kita menzalimi orang, Allah tak tunggu. Hang raja semayang ke, hang raja mengaji ke apa semua, pergi dekat sana, jawab dekat sana. Allah ambil semua amalan-amalan yang kita buat, semua pahala transfer pergi dekat dia. Habis dah tak boleh nak bayar, habis dah dosa-dosa dia main dekat kita, Allah lempar kita masuk dalam neraka. Itu yang Nabi SAW sebut, kata apa? Ini golongan-golongan orang yang muflis. Jangan pernah takut tu tuan. Tak ada rekod lagi dah orang belanja duit masjid habis. Saya mula-mula masuk masjid ni tadi, kami saja pusing. Pusing tu nak buat pergi lambat. Tak mau jadi imam. Selalu memang macam tu kagu saya lambat buat lengok. Pusing ke kampung belakang tu. Lalang masuk ke kubur. Masuk ke kubur betul luas masjid ni. Kalau kita boleh buat hidupkan masjid ni, insya-Allah. Mudah-mudahan rahmat yang lebih besar lagi. Buka peluang pekerjaan dekat orang, buka peluang untuk orang berniaga, dan menambah lagi. Sebab majoriti orang Islam dalam Malaysia ni, majoritinya adalah orang Islam. Siapa yang nak membantu ekonomi kita? Buatlah bermula daripada masjid. Masjid bantu ekonomi setempat kita, bantu ekonomi anak karya kita, bantu ekonomi, tolong anak-anak karya kita yang keluar ni. Orang duk mengaji ramai, keluar daripada mengaji tak ada tempat nak kerja,
Kita kalau jawatan kuasa nak buat semua mungkin tak mampu. Dan kami masjid dalam kampung tak mampu. Kita perlukan investment. Kena belajar dulu. Bagilah peluang dekat anak kadang kita. Anak kadang kita ada kemahiran, ada kemampuan, mereka ni boleh buat, bagi mereka buat. Gajikan mereka. Berkat tu kan. Kita bagi mereka gaji, bagi mereka makan, mereka boleh sara hidup mereka. Barakah, Allah bagi barakah. Bermula daripada mana? Masjid. Jom kita sama-sama kembalikan kegemilangan masjid, tuan-tuan. Semua, bukan kata pengurusan masjid, semua tuan-tuan. Semua. Yang mana nak supaya kawasan kita, masjid kita ni diimarahkan, tanggungjawab semua sekali. Dan mudah-mudahan rahmat itu terus tersebar. Kalau kita semua pakat buat, tirulah nak buat apa pun nak tiru kan tirulah. Nak buat apa, nak buat lagi baik lagi buatlah, sebab kita bukan nak berlumba. Kalau kata ada yang lagi hebat boleh buat lagi baik lagi buatlah. Kita tak mau berlumba. Tapi kita nak supaya rahmat ni terus tersebar. Melalui apa? Masjid. Ni masjid. Masjid kita. Jadi insya-Allah tuan. Mudah-mudahan sekadar pada itulah. Salah silap saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Silalah ke Masjid Al-Bushra Merbuk. Singgah-singgah tengoklah. Apa-apa yang ada kat sana, tengok saya ikut tak sampai lagi. Kalau aku tak ada nak sampai, ajar-ajar nak masuk dalam live aku. Ajar-ajar nak tengok TikTok. Tengok hak masjid dah lah, kalau tak mau tengok hak lain. Kan dia tengok TikTok ustaz kerja makan, tengok TikTok ustaz kerja makan. Orang kerja dia tengok hak tu. Dia TikTok ni dia kira kita suka tengok apa. Kalau kita jenis suka tengok orang makan, dia keluar hak makan je. Padahal yang tu imam tu cerita macam-macam, duk lari keliling padang, lapar panjat bumbung, lapar tak lalu sebab apa? Sebab dia jenis suka tengok amun dah makan, dia keluar hak tu imam tu makan je. Dia kata ustaz asal ustaz makan, asal ustaz makan. Dia kita buat live dia kata ustaz asal live makan, asal live je makan. Nak buat macam mana aku masa makan tu yang lapang sikit pun nak buat live. Tak apalah, tapi sila-sila lah insya-Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin.